Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat semua, semoga anda sentiasa berada dalam situasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya tengok beberapa video dalam YouTube. Saya suka searching YouTube, tengok, dan saya sebenarnya tidak berniat untuk buat react ke atas video-video lama yang lebih bijak. Saya memberitahu anda sekalian terlebih dahulu bahawa saya adalah orang awam, orang biasa yang mencari ilmu. Dalam pencarian ilmu, saya terjumpa berbagai versi ilmu agama, especially, yang mana saya kutip dan sebahagiannya saya hadam, sebahagiannya saya jadikan sempadan. Tadi saya belik-belik, saya tengok ada satu channel baru. Channel ni ialah channel sahabat kita yang pernah kena ban oleh YouTube sebelum ini, yang banyak mengecam ulama-ulama yang dia sebut ulama asam Jawa, termasuklah Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Wadi Anwar, dan mengecam para mufti pun ada. Jadi dia melancarkan 3 channel serentak. Alhamdulillah, saya dah sempat tengok channel yang dua video tu berkenaan. Ada satu channel Abdul Hadi bertanya. Alhamdulillah, cantik channelnya. Cuma saya berpesan kepada dia supaya lebih berhati-hati dalam konteks untuk membuat reaction kepada pendakwa-pendakwa lain, yang mana kita hendaklah beradab. Jangan memberi alasan bahawasanya sebagai orang awam, dia selalu mengaku sebagai orang awam. So, apabila orang awam ini boleh saja membuat apa saja, memaki hamun, mengata orang, mengutuk orang, begitu. Dalam urusan ini, kita tidak kiralah kamu orang awam ataupun kamu sebagai da'i. Apabila kamu menyampaikan, maknanya kamu berdakwah. Ini dalam konteks Islam, supaya orang-orang yang menonton video kamu itu mendapat ilmu, bukan mendapat sesuatu yang buruk daripadanya. Saya tidak kisah apa fahaman kamu. Sekiranya kamu berfahaman salafi yang kamu selalu sebutkan, kamu kena buktikan bahawa salafi itu benar. Kamu buktikan bahawa salafi itu benar-benar mengikut mazhab salaf yang zaman Rasulullah, zaman 300 Hijrah sebelumnya. Dan kamu kena buktikan dengan hadis-hadis, bukannya kamu mengutuk orang lain. Apabila kamu terjumpa benda-benda yang salah, yang pada anggapan kamu para da'i, para ustaz lain berceramah itu tidak berketepatan dengan sunnah Nabi ataupun Al-Quran, kamu boleh bantah dengan berhemah, bukan bantah dengan menggunakan kata-kata kesat dan memperli-merli orang lain. Sebagai contoh, kamu menggunakan perkataan asam Jawa kepada ahli sunnah wal jamaah, dan kamu sendiri mengaku bahawa kamu adalah ahli sunnah wal jamaah. Kamu adalah Asy'ariyah, kamu adalah Syafi'i, pengikut Asy'ariyah, akidahnya pengikut mazhab Syafi'i. Tetapi kamu sendiri mengecam, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak selayaknya sebagai seorang reactors, ya, sebagai seorang pengulas. Jadi saya
amat sedih. Saya tengok kamu bersungguh-sungguh dalam urusan dakwah. Kamu juga bersungguh-sungguh dalam membantu para asnaf dalam channel Asnaf Channel. Dan satu lagi channel kamu, saya lupa apa nama dia channel kamu. Yang satu lagi itu, tak kisahlah apa channel pun, pastinya kena ada tujuan dan sasaran kepada siapa yang kamu nak sasarkan. Apa yang kamu rasa betul bagi kamu dan terbaik bagi kamu untuk orang awam, bukan untuk kebaikan diri kamu dan puak-puak kamu. Betul tak? Dan bagi saya bukan tidak mengutuk pihak sebelah dan sebelah. Dan saya ada pegangan saya sendiri. Selaku orang awam, saya membuat penilaian. Dan saya pun tak sekolah. Saya tidak ada pelajaran agama secara formal. Saya tidak ada, orang kata, credibility dalam untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi ataupun hadis. Saya cuma boleh petik dan saya lafazkan, insya-Allah. Tapi saya tidak berani sebab ramai lagi asatizah kita yang lebih bijak, pandai, yang mempunyai sanad ilmu yang begitu jelas. Ya, biarlah mereka berdakwah dalam bidang itu. Dan kita juga layak sebagai orang awam berdakwah dengan cara kita supaya masyarakat ataupun orang awam yang lain memahami, lebih mudah memahami, kerana kita menggunakan bahasa orang awam, bahasa kampung, bahasa mudah yang tidak bengkak-bengkok, tidak penglipur rara, tidak, orang kata, ilmiah, dan itu juga dikatakan dakwah. Dakwah ini semua orang dianjurkan, ya. Ada satu, saya teringat satu hadis Rasulullah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi kita, apa yang kita tahu kita sampaikan, dan apa yang kita rasa tak tahu kita rujuk dan kita memberitahu. Bukan kita main pakai komen saja. Kita komen, kita react dan kita kutuk dan kita ambil dalil-dalil yang tidak bertepatan dengan rujukan itu, yang menyebabkan kekeliruan kepada orang ramai. Dan ianya juga cara anda bercakap boleh memecah belahkan masyarakat. Ya, kerana ada ramai orang yang memihak kepada kamu dan ada ramai juga orang yang memihak kepada pihak lawan yang kamu kecam itu. Jadi sudah pastinya ia berpecah dua. Belum lagi pihak-pihak lain yang yang menyokong, maksudnya firkah-firkah lain, termasuklah firkah yang tidak diiktiraf dalam ahli sunnah wal jamaah, termasuklah golongan-golongan sebagai contoh golongan makrifat, golongan sufi dan sebagainya lah, dalam konteks Islam. Jadi kita nak berdakwah ni, kita seharusnya belajar menghormati, belajar adab. Kalau kita juga sebagai seorang penggempur, di belakang kita ialah orang bijak pandai yang mengesyorkan kepada kita untuk buat itu dan buat ini, tidak semestinya kita menggunakan bahasa-bahasa yang begitu jelek sehingga masyarakat lihat, orang awam lihat, orang awam seperti kamu yang mengaku orang awam tengok betapa, saya nak kata apa, saya tak kata bodoh lah, tapi betapa ceteknya
ilmu yang ada di minda seseorang seperti itu. Saya tidak kata kamu minta maaf. Saya harap kita boleh jadi sahabat, kita boleh jadi kawan, kita boleh bertukar-tukar pendapat, ya. Dan Allah menganjurkan silaturahim antara sesama manusia. Tidak kiralah dia itu orang-orang kufar ataupun orang-orang Islam. Apalagi kita adalah saudara se-Islam, satu kiblat. Mungkin yang membezakan anda dan saya ialah dan sedikit tentang kefahaman tertentu, yang kadang-kadang perkara-perkara yang khilaf, ya, yang kita sama-sama perbetulkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Lebih 1400 tahun kita hanya bergantung kepada kitab-kitab terdahulu, para ulama yang terdahulu. Kita bergantung kepada tafsiran-tafsiran ulama sekarang, contemporary, dan saya rasa tidak perlulah kita bergaduh, ya, semata-mata untuk mencari populariti. Banyak lagi kaedah dan cara untuk kita cari populariti di dalam pentas dunia yang sudah pastinya fana. Sudah pasti fana. Ianya tidak kekal, kerana dunia ini juga makhluk, kita juga makhluk, dan apa yang dicipta itu makhluk, suara juga makhluk. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ia sampai kepada Tuan Abdul Hadi yang saya kasihi, saya sayangi. Semoga sampai kepada sahabat-sahabatnya. Semoga anda selepas ini menjadi reactors yang baik, yang sering saya follow, saya lihat dan saya teliti, dan anda tidak ada musuh, ya, anda tidak ada musuh di luar sana. Kalau sebelum ini saya lihat dalam channel Abdul Hadi, anda ramai musuh, ya, termasuk dari Singapura, seorang jejaka tampan dari Singapura, jejaka seluar pendek, mengutuk-ngutuk anda. Termasuklah sahabat-sahabat kita dari Malaysia juga mengutuk-ngutuk anda, dan sehingga gigi anda pun diperiksanya. Apalagi seperti saya ni orang kampung, sudah pasti gigi dan misai saya ni pun, sekiranya saya mengutuk orang, saya akan diperiksa semua ini. Tak gitu, Tuan Hadi? Dan anda kata anda belajar dengan 4 orang guru. 4 orang guru ini tanpa bertalaki. Tidak mengapa, anda belajar melalui online, video dan sebagainya, itu bagus. Dan anda juga kena menelaah kitab-kitab yang anda tunjukkan tu. Dan anda menelaah kitab-kitab tersebut, hendaklah anda bijak berbahasa Arab. Apabila kitab-kitab Arab tersebut sudah ditranslate ke dalam bahasa Melayu, saya tidak kata tak betul, tetapi kurang tepat isi maknanya, ya. Anda kena rujuk juga kepada orang-orang yang arif. Dan makna-makna dalam bahasa Melayu daripada kitab Arab itu ada kemungkinan juga boleh disalahertikan, ya, bergantung kepada penterjemah tersebut. Walau bagaimanapun kita mengucapkan terima kasih kepada penterjemah yang memudahkan kita orang awam ni nak membaca kitab-kitab tersebut, ya, sebagai bahan rujukan. Jadi saya berterima kasih banyak-banyaklah kepada ustaz-ustaz, para cendekiawan Melayu Islam yang belajar tinggi-tinggi
dan pulang ke negara ini menterjemahkan kitab-kitab Arab, kerana tidak ramai orang Malaysia fasih berbahasa Arab ataupun faham sebenar-benarnya bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni kita boleh bercakap pun tidak semestinya kita boleh mentafsir kitab tersebut, membaca dengan betul kitab tersebut, baca dengan betul Al-Quran dan sebagainya. Jadi ianya agak susah, ya. Jadi orang-orang yang mahir dalam bidang tersebut sahaja yang boleh menceritakan kepada kita apa yang benar dan apa yang tidak benar. Sekiranya penceritaan itu diseleweng, maka jawablah dia di hadapan Allah nanti. Allah ada berpesan di dalam Al-Quran, memberi amaran. Saya tak perlu baca nas tersebut. Jadi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang benar-benar jelas dan betul mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita berada di dalam golongan yang satu daripada 73 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja saya nak cakap dalam video ni. Saya pun baru dalam YouTube, namun demikian saya percaya kita semua orang, semua manusia layak untuk berdakwah dengan cara tersendiri, asalkan ianya tidak merosakkan Islam itu sendiri, asalkan ianya tidak lari daripada Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun sekecil mana pun informasi ataupun cara yang kita sampaikan. Dan bukan itu saja, ya. Kita orang awam, apabila kita sampaikan, mudah orang faham. Tapi kenalah belajar beradab. Orang Melayu ini kaya dengan adabnya, kaya dengan budayanya, lemah lembut, ya, sopan santun, sehingga ada madah-madah pujangga, ada pantun-pantun yang begitu indah sekali. Saya tak mau baca di sinilah, kan. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada sahabat-sahabat yang rasa nak subscribe channel saya, bolehlah subscribe. Kita kawan, tak kiralah anda dari haluan yang mana. Ya, yang penting kita naklah bersilaturahim antara sesama lain, tidak kira Islam atau bukan Islam. Kita adalah Homo sapien yang diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah. Ya, bapa kita ialah Adam alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.